Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sekarang masuk kepada mengenal akan af'alnya. Jadi kita tadi makrifat kepada sifat-sifat dia. Sekarang kita makrifat kepada af'al dia, perbuatan dia. Tadi sifat maha besar, maha tinggi, maha luas, maha mendengar, maha memerhati, mengawasi, maha melihat, maha mengetahui, maha meliputi, zahir, batin, awal, akhir. Itu sifat-sifat dia. Sekarang kita makrifat kepada af'al dia, perbuatan dia. Perbuatan. Jadi kalau kita anak cucu kita bertanya, nenek, kalau bulan tu besar, saya lihat, matahari tu besar, saya lihat, kenapa Allah maha besar, saya tidak nampak nek? Kita boleh terangkan. Semua itu dijadikan satu, hanyalah di dalam yang maha halus atau tidak lebih besar dari sebiji pasir atau sebiji sawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam yang maha halus. Bagaimana dia mendengar, mengawasi, itu kita boleh terangkan. Dia meliputi semua, iaitu di sebalik semua ciptaan itu zat, dan di sebalik zat itu yang maha halus meliputi. Tentu dia boleh dengar, lihat, mengawasi dan seterusnya. Sekarang kita akan terangkan tentang af'al dia. Kenapa mesti ada tsunami berjuta-juta mati? Kenapa mesti ada gempa bumi berjuta-juta mati? Kenapa mesti ada COVID-19 ini bermilion mati? Kenapa ada peperangan dunia sampai melibatkan 22 juta mati peperangan pertama, peperangan dunia kedua, 72 juta milion mati? Kenapa? Kenapa mesti ada orang jahat, orang baik dan sebagainya? Ini af'al dia. Kita mesti fahamkan af'al dia supaya kita tidak bergaduh dengan Allah. Supaya kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dapat mengatasi soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak beragama, yang nak menunjukkan Allah ni zalim, Allah ni suka menyeksa, Allah ni tidak ada hati kemanusiaan. Mereka mau buat begitu. Tapi kita fahamkan syarahan seterusnya, tazkirah ini, dan kita fahamkan af'al dia. Supaya kita tahu bagaimana mau menjawab mereka ini, insyaAllah. Jadi bahagian kedua kita mengenal akan af'al dia. Tadi kita kenal sifat-sifat dia, sekarang af'al dia. Jadi tadi kita mengenal sifat-sifat dan sekarang af'alnya. Pertama yang kalian mesti sedar, setiap masa hanya satu wujud. Satu wujud, ya Allah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu. Itu pasal dia berfirman, aku yang zahir, aku juga yang batin. Mana ada pertengahan? Mana ada yang lain? Apa yang kalian lihat adalah terzahir daripada dia. Apa yang kalian lihat, batin itu adalah dia. Mana semua itu terzahir daripada yang maha halus. Yang batin pun yang maha halus. Berarti hanya ada satu kewujudan, tak ada dua. Ini mesti fahamkan. Bila kalian lihat semua ini, kalian nafikan, kalian isbatkan zat. Kalian nafikan zat, maka yang maha halus. Maha halus meliputi zat, meliputi ciptaan. Maha haluslah terzahir dari maha haluslah zat dan ciptaan. Maka dialah yang zahir, dia yang batin. Tak ada yang lain wujud. Faham ni? Tak ada wujud yang lain. Hanya dia saja
Yang zahir pun dia, yang batin pun dia. Maksud yang zahir bukan batu kayu ni, tidak. Kita ahli sufi. Maksud yang zahir terzahir, bukan zahir, terzahir. Dia terzahir. Jadi yang zahir ini terzahir daripada zat. Zat adalah batin, ciptaan. Dan zat terzahir daripada yang maha halus. Dan batin zat adalah yang maha halus. Jadi bila kita nampak ciptaan kita, nampak zat kita, nampak yang maha halus. Di mana kau memandang, di situ aku ada. Jadi setiap, ingat ni, setiap yang zahir adalah yang maha halus. Dan yang batin pun yang maha halus. Tak ada kata dua di sini. Ingat betul-betul. Ini bererti seperti Imam Ibn Ghazali berkata, kalau kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tahu kau tidak wujud. Itu dia. Itu dia. Jadi bila kita tengok diri kita ni, inilah penzahiran zat. Dan bila kita tengok pada zat, itulah penzahiran yang maha halus. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Tidak ada wujud yang lain. Tengok tu. Zahir batin dia 100%. Zahir batin. Tak ada 100%, 2%, tak ada. Kita tidak wujud. Kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tahu kau tidak wujud. Ini hujatul Islam, Imam Ghazali. Ya. Allah berfirman, tidakkah kamu tahu kamu tidak wujud, maka aku jadikan kamu. Kalau kita tidak wujud, dijadikan, tentu daripada mana? Unsur kita tentu daripada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia kepada dia kita kembali. Walhasil semuanya binasa. Allah bersendiri lagi. Akhirnya. Dia yang awal dan dia yang akhir. Semuanya binasa, yang tinggal dia saja sendiri. Tak ada wujud yang lain. Seperti air batu atau ais yang terapung di lautan. Sebelum ada ais, ada lautan. Lepas itu terjadi ais. Bila ais cair, kembali menjadi lautan. Begitu kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, daripada dia kepada dia kita kembali. Dialah yang zahir. Dialah yang batin. Ciptaan tidak wujud. Kita hanyalah penzahiran. Rupa, manifestasi. Jadi zat itu adalah rupa yang maha halus. Yang ciptaan itu adalah rupa zat. Ya? Rupa, kalau kita tengok botol plastik, yang wujud plastik bukan botol. Botol tu rupa saja. Kita tengok bangku kayu. Yang wujud kayu bukan bangku. Rupa kayu tu sebagai bangku. Sama kita juga. Kita yang wujud adalah zat di sebalik kita. Bukan kita tidak wujud. Kita adalah zat berupa kita. Dan di sebalik zat itu yang maha halus. Ingat. Tengok pada selipar Jepun atau sandal copet. Yang wujud adalah getah, bukan sandal. Tengok betul-betul, jangan buta. Tengok pada gelas. Yang wujud adalah kaca, bukan gelas. Kaca itu berupa gelas. Perhati betul-betul, faham kan? Begitu juga ciptaan. Yang wujud adalah zat, berupa ciptaan. Semuanya binasa, yang tinggal zatku. Lepas itu semuanya binasa, yang tinggal wajahku kekal abadi. Wajah. Semuanya binasa, yang tinggal zatku.
Lepas tu lagi satu firman, semuanya binasa, yang tinggal wajahku kekal abadi. Itu yang maha halus. Ingat tu, kita tidak wujud. Satu masa kita tiada. Maka Allah ciptakan kita daripada diri dia. Dan kita akan balik kepada dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Lepas tu kita tidak wujud. Itu mesti fahamkan. Ini adalah ilmu untuk kita kenal afal dia. Supaya kita tidak bergaduh. Tidak bergaduh. Jadi, bila dia firman kun pada diri dia, maka terzakhirlah ciptaan. Dan dia bersandiwarah. Dia yang zahir, dia yang batin. Dan dia bersandiwarah, dunia inilah pentas ilahi. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurauan. Dia bersenda gurauan, bukan kita. Yang zahir batin dia, itu zahir batin yang bersenda gurauan, bukan kita. Kan? Kita hanyalah penzahiran. Botol itu sebenarnya plastik. Kaca itu, cawan itu sebenarnya kaca. Belanga itu sebenarnya lumpur. Kita ni sebenarnya zat dia. Jadi dia bersenda gurauan, bukan kita. Dia bersenda gurauan dengan zat dia atau dengan diri dia. Dia bersenda gurauan. Tiadalah kehidupan dunia selain dia, main dan senda gurau belaka. Sehingga Profesor Stephen Hawking berkata, mungkin hidup ni adalah satu drama ciptaan komputer ilahi. Satu saintis berpendapat. Dan dialah pengarah. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu tentu. Dia yang zahir, yang batin. Tak ada wujud yang lain. Melainkan dia. Tentulah semua bergantung kepada dia. Hanya satu wujud. Itu pasal dia hidup kekal terus menerus mengurus. Tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau dia tidur, anyaya kita tak boleh bergerak. Kenapa Ustaz tak boleh bergerak? Tuhan tidur, Tuhan tidur. Tak ada tidur. Sedih, jadi kita bergerak dan kita bercakap, inilah dia dalam main-mainan senda gurauan. Saya jadi ustaz, kamu jadi sahabat saya. Ini semua skrip-skrip kita terpaksa lakonkan selagi hidup dalam dunia ini. Di alam barzakh dah tak ada lagi skrip. Ya? Masing-masing skrip, masing-masing. Dan kalau kita faham yang berlakon adalah dia, kerana dialah yang zahir, dialah yang batin, ya? Yang maha halus. Ya? Kerana itu setiap waktu dia dalam kesibukan. Jadi kalau kita betul-betul sudah faham tentang sifat-sifat dia, maka ahli sufi akan nampak segala pergolakan yang depan mata dia ni adalah pergolakan zat. Dan di sebalik zat itu yang maha halus. Jadi kita tengok lagi. Mereka berkata ada kecampur tangan kita dalam urusan ini. Katakanlah urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan, benar. Hidup diri kita saja. Kalau Allah tidak turunkan ilham dalam hidup kita, kita akan demensia. Kita akan lupa. Senang je. Allah tak turunkan arahan, kita akan jadi demensia. Lupa. Bingung. Itu saja. Dia tak turunkan arahan, habis kita. Kita tidak ingat apa pun. Tapi setiap masa dia turunkan arahan dari Lauh Mahfuz. Dan dengan arahan itu, kita hidup. Tanpa arahan dari Lauh Mahfuz, kita tidak boleh berfungsi.
Kan ibu-ibu pun mau pergi fasah. Apa mau masak ni hari? Bingung. Kalau dia tak turunkan arahan, kita tidak boleh buat kerja. Dan kita boleh dementia, amnesia dan banyak lagi perkara. Kita tak boleh berfungsi. Dan termenung, tak tahu apa. Pasal tidak diturunkan arahan. Itu saja. Jadi dia yang mengurus segala-galanya di tangan dia. Tidak, kalau nak tengok bangun pagi, kita bangun pagi, duduk sejenak, baru datang arahan. Pasal kita tidur, minda kita kosong. Bila kita bangun tidur, maka datanglah gosok gigi, mandi, masak, bangunkan budak-budak mau pergi sekolah dan sebagainya. Jadi bangun pagi kosong dulu. Dia kosong, tak semata-mata turun. Dalam berapa minit baru turun. Buat ni, buat itu, buat ni, buat itu, buat ni, buat itu. Kalau tak ada turun arahan, kita adalah pelupa. Tidak buat, tak boleh buat apa-apa. Terus itu kadang-kadang kita mengaji, kita boleh lupa dalam salat surah yang kita selalu baca, kita lupa. Kalau dia tidak kasih. Kan? Kadang-kadang nama sahabat kita pun kita lupa. Ni sahabat aku lupa. Tak ada arahan. Kita biar hidup pun mengikut arahan yang turun dari Lauh Mahfuz. Itu yang dikatakan takdir kita. Takdir. Itu pasal katakan semua dari Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun. Semua daripada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Dan dia juga pelakon. Zahir batin dia, tentu dia pelakon. Dan dia tekankan di dalam firman ini. Bukan kau yang membunuh Muhammad. Dan bukan kau yang melempar Muhammad. Yang membunuh dan melempar itu adalah aku. Padahal dalam perang Uhud itu, dilihat Rasulullah panah. Banyak kaum Quraisy mati. Kaum Quraisy menjerit, "Oi, Nabi pun bunuh umat dia ke?" Nabi pun bunuh umat dia. Turun firman-Nya. Bukan kau yang melempar, membunuh atau melempar Muhammad. Yang melempar aku. Tapi kita lihat Muhammad yang panah. Muhammad yang melempar. Kenapa Allah berfirman, aku yang melempar? Ayat ni menjelaskan lagi bahawa dialah pelakon, seniman, seniwati, dialah. Dan dia melakon. Bukan kita. Jadi dia juga pelakon. Karena itu Nabi Isa berkata, Tuhan itu wujud dan tanpanya tiada akan ada kewujudan. Tengok tu. Dia zahir dan batin. Tak ada dia, tidak akan ada kewujudan. Dia hidup dan tanpanya tiada akan ada kehidupan. Tidak ada tandingan baginya. Tak ada yang wujud. Kalau ada wujud boleh kita bandingkan. Tak ada wujud yang lain, hanya dia. Tidak ada tandingan mana. Tidak ada wujud yang lain. Jadi kita tak boleh buat bandingan. Dia tidak ada permulaan dan tidak berakhir. Tapi kepada semuanya dia telah berikan permulaan dan akhir. Dia tidak mempunyai ibu, bapa, anak, adik-beradik ataupun teman. Dia tidak berjasad. Dan dengan itu tidak makan, tidur, mati, berjalan dan bergerak. Namun dia kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaan. Sifat-sifat ciptaan itulah yang zahir dan batin. Tapi dia sendirinya kita tidak tahu. Bagaimana Mahalus, bagaimana Allah tidak tahu. Kita tak serupa, tidak seumpama. Mengikut Syekh Abdul Qadir Jalani, pada hakikatnya tidak ada pelaku atau yang menggerak atau yang mendiam. Mana tidak ada sesuatu seorang yang tak ada melakukan
tidak ada menggerakkan, tak ada diam. Itu semua kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada faedah, tidak ada nugrah, tidak ada sekata. Tidak terbuka, tidak tertutup, tidak mati, tidak hidup. Ya, tidak mati, tidak hidup. Tidak mulia, tidak hina, kaya, apa segala-galanya dalam tangan Allah. Ya. Kita tidak wujud, mesti faham kita tidak wujud. Bila kita wujud dia, kita sudah ada milik. Bila kita sudah wujud, kita sudah ada ego. Bila kita wujud, kita dah wujud bersama dia. Tak boleh. Bila kita wujud, sudah ada dua wujud. Syirik. Bagi mata kaca sufi itu syirik. Setiap masa wujud yang satu. Tidak boleh dua. Bila kita wujud, berarti sudah dua wujud. Pasal Nabi Isa kata tadi, kita tengok. Tuhan itu wujud tanpanya tiada akan ada kewujudan. Dia wujud. Kan? Dia saja wujud. Kita tak boleh wujud kalau kita wujud so ada dua. Tak boleh. Kan? Itu pasal dia yang zahir dan dia yang batin. Maka dialah striker, dialah midfielder, goalkeeper, referee dan sebagainya. Semua itu dia. Kan? Jadi kalau kita tengok balik pada itu, dia sebalik semua itu yang maha halus. Yang maha halus. Lain mata zahir daripada dia. Takdir itu skrip dia. Jadi kita diberi skrip untuk pelakon. Tapi pelakon tu pun dia juga yang zahir dan batin. Tapi dia berlakon mengikut skripnya, iaitu tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya. Sebagaimana tetapnya kalung pada leher. Kita lahir, sudah ada kitab amal perbuatan kita atau takdir kita. Jadi, sudah ada. Kita lahir, tu skrip sudah ada. Dan kita akan, sungguh kamu akan hidup menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Tidak dapat kita lari. Kita akan hidup mengikut kitab kita. Kan? Kalau kalian mau lihat ni senang saja. Ini waktu Indonesia jam 11. Waktu Singapura, Malaysia jam 12. Nanti udah malam jam 12 sebelum tidur, kalian lihat apa yang kalian buat seharian itu. Dari waktu kalian bangkit dari tidur, apa yang kalian buat sampai ini masa kalian mau tidur dah hampir jam 12. Lihat. Itulah takdir kalian. Itulah susunan takdir kalian. Yang kalian buat dari masa kalian bangun tidur sampai mau tidur. Kalian tidak boleh ubah. Sudah berlalu. Tapi itulah takdir kalian. So, dalam situ kalian jumpa jodoh kalian. Itu. Dalam situ, masa itu kalian dapat pekerjaan. Dan masa itu kalian hilang pekerjaan. Dan itu semua takdir kalian. Kalau kita di malam hari kita pandang balik, kita sedar. Itulah takdir kita seharian. Kita tidak akan dapat ubahkan. Dan demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlaku setiap sesuatu. Sudah dia tetapkan. Dan Syekh Abdul Qadir berkata, kamu tidak ada pilihan sendiri dalam perkara ini. Jadi kalau kalian terfikir, jadi apa yang kita buat ni apa? Kita tak ada pilihan, kita buat ni apa? Sudah dia tetapkan ni macam mana? Itu dia. Kenapa kalian berfikir begitu? Kerana kalian wujud. Ini masalah. Bila kalian ingat kalian wujud, itu datang soal kenapa?
Kenapa? Kenapa? Kenapa aku miskin? Kenapa aku jahat? Kenapa aku buat ni, buat itu? Kenapa? 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 Kerana kalian ingat kalian wujud. Jadi kalian dengan kurang sopan bertanya, kenapa? Kenapa? Malah Allah berfirman, aku tidak ditanya. Kamu akan ditanya. Nah, ini pasal saya ingat, jangan lupa ni, kita tidak wujud. Imam Ghazali berkata, kau kenal diri kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Jadi di sini, dia turun ke tsunami, berjuta mati, ada masalah. Ada masalah. Apa masalah kamu? Kamu tak wujud. Dia bermain dengan diri dia. Yang mati tu ada ke zat dia mati? Boleh zat mati? Yang mati hanya jasad saja. Jasad yang sudah rosak, dah tak boleh pakai, mesti ditanam. Tapi ada ke roh mati? Jiwa mati? Ada ke zat mati? Tak ada. Apa masalah kamu? Dia bermain dengan diri dia. Apa masalah kamu? Dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Dia bermain dengan diri dia. Kamu tidak wujud. Mereka tidak menghormati Allah seperti mereka sepatutnya. Ingat ni, jangan lantang. Kenapa? Kenapa? Kamu tidak wujud. Ingat. Jadi ahli sufi, dia sudah faham ini. Apa pun dia nampak dekat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang dapat rahmat dan petunjuk daripada Allah. Ini sematkan dalam diri kita bila kita berkata tentang af'al Allah SWT. Jadi bila Kristian tujukan pada kita, kalau engkau kata Tuhan kau maha pengasih, maha penyayang, kenapa dia turunkan tsunami berjuta mati? Kita senyum. Senyum makrifat. Kenapa kita senyum makrifat? Kita tahu yang bertanya pun dia juga. Kan? Dia bermain. Tapi kalau kita tidak sedar, kita akan bergaduh. Kamu tidak akan dapat memberi alasan yang munasabah kepada mereka. Tidak boleh. Tapi kita sudah faham. Yang berkata pun zahir batin adalah dia. Dan kita senyum makrifat. Kita kata, ya Allah, ini pun nak bergurau juga. Kan? Kita sudah faham. Jadi pada ahli sufi bila dituju ini dia senyum. Kan? Dia sudah kenal. Dia sudah kenal. Di sini yang kita kata, lihat pada bangku kayu. Bangku tu berkata, aku ini bukan terjadi daripada kayu. Kan? Bangku berkata, aku bukan terjadi daripada kayu. Kita senyum, kan? Pasal kita tahu bangku tu bukan bercakap. Yang cakap tu kayu. Atau botol plastik. Botol berkata, aku benci rupa aku hodoh. Kan? Botol. Aku bencilah rupa aku hodoh. Kita senyum. Kenapa? Kita tahu bukan botol yang berkata tu plastik. Begitu bila manusia berkata Allah tu zalim menurunkan tsunami, kita senyum. Dia ibarat bangku kayu, botol plastik. Kita tahu sebenarnya Allah sedang bersenda gurauan, main-main. Jadi marifat dia tidak marah, dia senyum. Dia sudah tahu rahsia tentang ketuhanan. Af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasal cakap, bukan kau yang melimpah, bukan kau yang membunuh Muhammad, yang melimpah, yang membunuh aku. Dia. Kan? Kita sudah tahu rahsia dia. Pasal kita sudah sampai ke peringkat, kita sudah kenal afal dia.
Kita tidak bergaduh dengan dia. Kita tahu dia bergurau senda dengan diri dia. Kan? Jadi kalau kaum atheist, free thinker, orang-orang barat datang, kau pergi Tuhan suka menyeksa. Kau tengok Perang Dunia Kedua, 72 million mati. Kenapa begini? Kau dia maha pengasih, maha penyayang, kita senyum. Kita senyum. Pasal kita tahu Allah sedang bersenda gurauan. Kau dia, kenapa kau senyum? Dia, kalau kau nak tahu jawapannya, kau jadi ahli sufi. Maka kau akan tersenyum. Bagaimana aku tersenyum? Pasal kita dah tahu rahsia. Af'al dia. Kan? Dia bergurau senda, dia bermain-main dengan diri dia. Kita tidak wujud yang zahir, yang batin dia. Kalau botol plastik berguling-guling, adakah botol plastik tu berguling atau plastik tu yang berguling? Perhati betul-betul. Jangan buta. Kan? Kalau itu itik yang daripada getah yang dihanyutkan ke sungai. Adakah itik tu yang hanyut atau getah yang hanyut? Perhati betul-betul. Kita soal makrifat. Perhati. Jadi kalau itik tu berkata, aku benci lah muka aku ni hodoh, kita senyum. Pasal kita tahu bukan itik tu yang berkata. Yang berkata itulah getah. Jadi kalau Kristian datang, kenapa Tuhan kamu zalim? Kita senyum. Kita lihat yang maha halus bersenda gurau. Kenapa kau senyum? Kalau kau nak tahu jawapannya, kau jadi ahli sufi dan kau akan tersenyum. Kita tahu rahsia dia. Rahsia dia bersenda gurau. Ini mesti fahamkan. Fahamkan. Kita tak ada pilihan pasal kita tidak wujud. Dan tidak akan ada perubahan pada skrip dia tentu. Satu pun dia tidak alpa kan. Rencana dia teguh. Tidak akan ada perubahan. Tentu tidak akan ada perubahan. Yang berlakon pun dia. Skrip pun dia punya. Yang berlakon pun dia. Tentu rencana dia teguh. Hanya ada satu pelakon dia. Macam kita tengok Sotong dengan dia punya apa tu, tangan yang banyak tu kan. Tapi Sotong tu tetap satu. Kan? Jadi dia punya tangan-tangan dia yang banyak tu macam-macam buat, tapi Sotong tu satu. Begitu juga. Jangan kita terbabas ini, ahli sufi. Ingat, jangan terbabas sehingga kita bergaduh dengan Allah. Sehingga kita bertanya, itu tak boleh. Kita tidak wujud. Tidak wujud. Dia bermain dengan diri dia. Jawapannya kita ada senyum. Senyum makrifat. Kita tahu rahsia dia. Diam. Kita tengok nanti. Jadi, semua dah dikumpulkan dalam Lauh Mahfuz, kitab. Semua yang akan dipermudahkan untuk yang mana telah ditentukan. Semua yang dipermudahkan, itulah yang kamu mesti ikut. Segala yang ditentukan olehnya, apa yang didahulukannya tidak boleh dikemudiankan, apa yang dikemudian tak boleh didahulukan. Dia dah susun. Dia punya skrip, dia juga pelakon, dia juga director. Dia segala-galanya. Tengok Nabi Adam. Dia makan buah khuldi tu. Maka Nabi Musa berkata, kerana kau makan buah khuldi tu, kita semua dibuang daripada syurga. Kan? Tengok Nabi Adam jawab. Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Maka apakah engkau menyalahi aku atas perkara yang telah ditakdirkan kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan. Sebelum aku diciptakan.
40 tahun sebelum, bila terjadi dia makan lah. Tidak boleh elak. So dia tuliskan. Tak boleh elak. Macam tengok diri kalian. Tengok berapa umur kalian ini hari. Boleh dielakkan. Dah dituliskan kita hari ini berapa umur, berapa hari, berapa bulan. Sudah dituliskan. Boleh kita elakkan? Tak boleh. Esok dah lain. Lusa dah lain. Tak boleh elakkan. Sudah ditetapkan. Kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Tak boleh lari. Dan kalau kita kata kita boleh ubah takdir Allah, kita boleh ubah, pasti engkau akan masuk neraka. Kalau engkau keyakinan sebegini, pasti engkau akan masuk neraka. Jadi kita tak boleh ubah takdir. Tak boleh. Kalau kita boleh ubah, Allah boleh dilihat sebagai tidak pandai, tidak cerdik. Tak boleh. Dan Profesor Stephen Hawking pun berkata, hidup dia terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Kebebasan memilih hanyalah satu hayalan. Tak ada. Tak ada pilihan. Kalau pilihan awak ingat, saya Megeng, Lob, No, Rizwan, mau jadi umur macam kita ke? Kita mau 25 kan umur. Mau. Pak Deka pun sama. Mau 25 juga. Tak mau umur macam dia. Tak ada pilihan. Ini dia punya skrip. Kita ingat kita berlakon tapi dia yang berlakon. Tidak akan ada perubahan. Dan ini menjadi rukun iman. Semua yang baik dan jahat daripada dia. Semua yang baik dan jahat daripada dia. Jadi orang persoalkan. Kalau yang jahat daripada dia, seperti dia berfirmankan, aku yang mengilhamkan kefasikan dan aku mengilhamkan ketakwaan. Jadi kalau yang jahat tu daripada dia, kenapa kita mesti dihukum? Kalau dia tetapkan kita buat jahat. Bila kita bertanya gitu, kita sudah wujud. Pasal bila kita wujud akan timbul kenapa. Kalau kita tahu kita tidak wujud, yang tinggal keredaan. Itu yang Rasulullah berkata, tidak kamu masuk ke syurga dengan amalan kamu, tetapi dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga engkau Rasulullah, begitu juga. Ingat. Bila tahu kita reda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah orang-orang apa berlaku sesuatu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mendapat bimbingan dan rahmat daripada Allah. Kita tahu. Kita tahu rahsia dia. Kita reda. Dan kalau kita pakai pun basikal orang. Dan orang tu ambil balik. Dan bakar basikal dia. Kita mau reda itu basikal dia. Bukan basikal kita. Walaupun kita dah pakai lama. Kita pinjam daripada dia. Tak boleh. Jadi semua ni hak milik Allah. Semua yang di langit dan di bumi hak milik dia. Mana ada kita punya? Satu pun tak ada. Semua hak milik dia. Dia tak ada kongsi milik dengan sesiapa. Dia yang zahir, dia yang batin. Dia tidak wujud. Kita tak ada milik. Kalau kita wujud, kita tak ada milik. Tak ada milik. Semua yang di langit dan di bumi hak Allah. Jadi dia boleh buat apa dia suka pada diri dia. Sama ada dia berlakon menjadi orang jahat ke, berlakon menjadi orang baik, sesuka hati dia. Dia tidak wujud. Kita reda. Jadi ahli sufi jangan lupa berkenaan ini. Kalau kita tidak menerima takdir, kita sedekah segunung Uhud pun Allah SWT menolak. Dan inilah Islam. Dan disuruh Rasulullah, ya Muhammad nak langkah pertama-tama menyerah diri. Bila kita dah tahu rahsia dia, ya Allah.
Angkat tangan, surrender, surrender ya Allah. Buatlah apa kau suka kepada hak kau. Ini hak dia 100%. Dan inilah penzahiran dia, zahir dan batin. Semua ini juga hak dia 100%. Ini juga adalah penzahiran. Dia yang zahir, dia yang batin. Kita tidak wujud. Yang tinggal rida. Dia buat atas hak milik dia. Dia bergurau dengan diri dia. Ada masalah. Ada masalah. Kan? Tak ada masalah dia bermain dengan diri dia. Dia bermain dengan hak milik dia. Ada masalah. Apalah, serah dirilah. Ini kau punya ya Allah lah. Buatlah apa kau suka ya Allah pada hak kau. Pada zat kau. Buatlah apa kau suka. Kan? Tak ada masalah. Jadi ahli sufi, ingat pesanan saya. Jangan lupa. Lupa je ingat diri kamu wujud, kamu dah berkongsi kewujudan. Itu soal zalim. Hanya satu wujud setiap masa. Tidak boleh ada dua. Itu adalah serah. Kewujudan berserah. Hak milik serah. Apapun serah. Kita tak wujud. Itu pasal yang Muhammad naklah ke pertama-tama menyerah diri. Begitu juga Rasulullah berkata, aku menyerah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Itu pasal kalau kita ingat Cat Stevens, dia panggil apa? Yusuf Surrender. Nama dia, Yusuf Surrender. Itulah Islam. Saksikanlah bahawa kami, Muhammad dan para sahabat adalah orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan semesta alam. Tak boleh gaduh. Macam mana nak gaduh kita tak wujud? Bila kita tak wujud, insya-Allah kita dalam kebenaran. InsyaAllah kita tidak akan bergaduh dengan dia. InsyaAllah kita akan reda segala perbuatan dia. Dia tidak wujud. Dia bermain dengan diri dia. Dia bermain dengan hak milik dia. Dia tidak fungsi milik dan tidak fungsi kewujudan dengan sesiapa. Jika kamu hendakkan peringkat ni, pakailah Islam. Dan kemudian menyerah terus kepada takdir ilahi. Itu pasal Islam maksudnya submission to his will. Makna menyerah terus kepada takdir ilahi. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Semua menyerah diri. Jangan ada kenapa. Bila kita tahu kita tidak wujud, okey. Masalahnya bila kita ingat kita wujud, maka timbullah pertanyaan dan soalan. Itu mau ingat ahli sufi. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Itu pasal Allah berfirman, pada hari telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmat-nikmatku. Dan telah kuredai Islam tu jadi agama bagi apa itu Islam. Kita menyerah diri sepenuhnya kepada kadar dan kadar dia. Sesungguhnya agama Islam agama yang diredai di sisi Allah SWT. Jadi kita faham kita tidak wujud. Dia bermain dengan diri dia, dia bermain dengan hak dia, hak milik dia. Kita tak ada milik semua hak. Semua yang di langit dan di bumi hak dia. Dia bermain dengan diri dia, dia yang zahir dan batin. Yang tinggal kita reda lah. Dia buat pada diri dia dan milik dia apa yang kita bising. Reda sajalah. Kan? Bukan hak kita. Jadi itu pasal tidak seorang tu masuk ke syurga dengan amalan.
tapi dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga diriku Rasulullah. Dan kita dah faham, kata ahli sufi, jangan lupa kamu tidak ingat Imam Ghazali berkata, kau kenal Tuhan kau kenal diri kau tidak wujud. Supaya kamu tidak bergaduh dengan Allah. Supaya apa pun berlaku kamu bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya semua itu daripada Allah akan kembali kepada Allah. Dia punya. Dan maka kamu akan dapat petunjuk dan kamu dapat rahmat daripada Allah. Dan karena itu kita lihat seorang perempuan pelacur yang melihat anjing kehausan mau mati. Ambil kasut dia isi air, kasih anjing tu minum. Dan dia selamatkan anjing tu dari mati kehausan. Perbuatan dia itu diampunkan segala dosa. Kalau dia nak masuk syurga, kita tanya, puan, apa amalan ni masuk syurga? Tentu dia berkata, duduk kiri kanan, melacur lah. Masalah, dia pelacur. Tapi dengan satu perbuatan dia, memberi anjing minum yang nak mati kehausan. Satu saja. Dia ampunkan segala dosa. Dan dia boleh masuk syurga. Satu. Dia bukan masuk dengan amalan dia. Dia masuk dengan keridaan Allah Subhanahu. Dan sama juga orang yang bunuh 100 orang. Dia dah bunuh 99 orang. Dia pergi pada satu orang alim, dia kata dia mau tobat. Orang alim tu, apa yang kau sudah buat? Aku bunuh 99 orang, aku nak tobat lah. Orang alim dia kata, jangan harap Allah akan terima taubat kau. Jadi dia genapkan 100 lah. Dia genapkan 100. Kan? Jadi dia pergi lihat satu orang alim. Dia kata dia nak tobat. Orang alim tu, apa kau dah buat? Aku bunuh 99. Aku jumpa orang alim di kampung itu. Dia kata tak boleh, aku genapkan 100. Ini orang alim tu, aku cakap tak boleh 101 ni. Jadi dia teringat, dia fikir, aku tidak pandai. Kau pergi lihat kampung sebelah tu. Itu orang alim lagi pandai. Tanya dia. Orang ni turun, ini orang alim, alhamdulillah, aku tak tahu 101. Ini orang berjalan, jatuh, meninggal dunia yang nak taubat. Maka malaikat neraka, syurga bertekar. Ini aku punya orang, ini aku punya orang. Allah turunkan arahan. Ukur yang mana dekat. Bila diukur, dia dekat pada syurga. Seperti ahli jannah. Kalau tanya dia sebelum dia masuk ke syurga, apa amalan kamu, Tuan, masuk syurga? Tentu dia kata, aku bunuh 100 orang. Dia mana? Tahu tuan. Kan? Tapi dia bukan masuk kerana dia perbuatan. Dia masuk kerana Allah rida. Rida. Allah rida. Itu dia. Apakah orang yang mengikuti keredaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kebukaan dari Allah? Itu pasal ahli sufi, jangan lupa. Bila kita faham kita tidak wujud, maka kita reda segala-gala perbuatan. Pasal tak ada kena-mena dengan kita tidak wujud. Dia buat atas milik dia 100%. Semua di langit dan di bumi termasuk diri kita, hak dia 100% dia buat atas milik dia. Dan dia buat tu yang zahir, yang batin pun dia. Kita sudah faham rahsia ini. Jangan kita masuk campur. Apa pun kita reda. Kenapa cik awak reda? Pasal kita tahu kita tidak wujud. Kamu miskin, kamu reda. Oh ini ketetapan dia, saya reda. Kenapa cik? Saya tidak wujud. Ini adalah penzahiran dia, zat dia. Dan ini adalah hak milik dia 100%. Dia boleh buat apa dia suka pada diri saya.
Jadi awak tengok, dia nak jadikan awak lahir perempuan. Dia memang suka. Dia tidak tanya. Sebelum lahir kau nak jadi perempuan ke lelaki. Dia tidak tanya. Dia jadikan kamu perempuan. Dia jadikan saya lelaki. Ada dia jadikan, apa khabar bang? Dia jadikan. Ada pilihan, ada pilihan. Apa sekarang? Reda. Apapun reda. Pasal kita tidak wujud. Bila kita ingat kita wujud itu timbul soalan, kenapa aku dilahirkan? Itu lagu-lagu keluar. Kenapa hidup aku tak berguna? Kenapa mata aku buta? Kenapa aku cacat sebegini? Itu timbul. Tak puas hati. Kenapa kau tak puas hati dengan Allah? Dia buat atas milik dia, bukan milik kau. Mana kau punya yang dia buat? Mana? Mana dia? Kalau kau buta tu mata dia punya. Kalau kau pekak tu telinga dia punya. Kalau kau bisu itu mulut dia punya. Mana yang kau punya? Yang dia zalimi. Mana? Kedua yang zahir batin dia. Zat dia. Mana kau wujud? Mana dia buat pada kau? Mana kau diri kau? Mana? Tak ada. Sedarkan ahli sufi, sedarkan. Jangan kita melanggar tata silanya ataupun tata tertib dan tidak menghormati Allah Subhanahu. Bila ini saja timbul, kita lekas kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana semua hak dia. Kita datang dan kembali. Ini semua hak dia. Dia boleh buat apa dia suka atas hak dia. Dan kamu dapat petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu. Ingat. Dan balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga. Syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda terhadap mereka. Dan mereka pun reda kepada mau reda. Macam mana tak reda? Hak dia. Kalau saya baju ni, saya mau bakar. Ada masalah. Ni baju saya. Awak mesti reda ni baju saya. Hak dia. 100%. Dan dia juga yang zahir dan yang batin. Ingat Imam Ghazali berkata, kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tidak wujud. Dan baru kita boleh aman, tentram. Dan kalau kita reda, haji juga tenang kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai. Masuklah dalam jamaahku, masuklah dalam surga. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan kalau mereka mengetahui. Itu dia. Ini hanyalah pentas ilahi. Dia berlakon, dia bikin skrip, dia director, dia segala-galanya. Dan jangan kita masuk campur urusan dia. Tidak sedikit pun kita boleh masuk campur urusan dia. Dan bila kita tahu, jangan merungut. Itu yang Syekh Abdul Qadir berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, hendaklah dia jangan merungut atau bersusah hati tentang apa saja yang ditimpakan Allah kepadanya. Sama ada yang baik atau yang jahat. Hendaklah reda dengan senang hati terhadap apa yang dilakukan. Tentu, itu mereda. Dia tahu zahir batin dia. Dan semua hak dia. Dari ujung rambut ke ujung kaki, hak dia. Semua yang di langit dan di bumi, hak dia. Dia tak berkongsi milik. Kenapa kita tak reda? Kan? Janganlah cuba menentang takdir. Hadapkan diri kamu dan kehendak kamu terus kepada Allah. Dan janganlah kamu merungut dan tidak puas hati. Itu dia nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Macam mana tak puas hati kalau tak wujud? Tak masuk di akal. Ingat ahli sufi. Ingat. Sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu kerana sungutan dan rungutan terhadap Tuhan. Dia tidak kenal. Dia tidak kenal akan af'al Allah. Dia hanya nampak af'al manusia.
Dia tidak nampak itu semua adalah af'al Allah. Di sebalik af'al manusia itu adalah zat. Tanpa zat takkan manusia boleh ada af'al. Dan sebalik zat itu adalah yang maha halus. Itu mesti kesedarkan. Jadi jangan ada rumusan dan mengata kenapa, kenapa, kenapa. Itulah Nabi berkata pintu neraka. Kenapa adalah pintu ke neraka, Nabi SAW. Pasal dia tidak ditanya. Dia tidak boleh ditanya. Macam mana kita nak tanya? Kita tidak wujud. Tidak wujud. Sedarkan ni ahli sufi. Sedarkan supaya kamu tidak melawan Allah SWT. Ingat, 100% hak dia termasuk diri kita. Mana hak kita yang dia zalimkan? Semua di langit dan di bumi hak dia. Mana yang hak kita dia zalim. Kedua, dia juga yang zahir, dia yang batin. Mana kita yang dia zalimi? Yang zahir pun dia, yang batin pun dia. Mana kita yang dia zalimi? Mana dia? Itu pasal Allah kata mereka tidak menghormati Allah dengan sepatutnya. Itu dia. Ingat, kamu nak jadi ahli sufi, ini pandangan ahli sufi. Kalau kamu tidak setuju duduk dalam dunia syariah, ikut syariah. Jangan masuk ke dunia ahli sufi. Dan bila kamu masuk dunia syariah, akan timbul macam-macam soalan, pertanyaan. Kenapa, 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 kenapa. Tidak akan berhenti. Generasi datang, mereka akan datang, akan bertanya, kenapa hidup aku begini? Kenapa aku lahirkan? Apa arti hidup? Dan sebagainya. Kenapa aku hidup miskin? Kenapa ada leukemia? Kenapa ada kanser? Kenapa tak boleh? Malahan Allah SWT berfirman, aku tidak ditanya. Tapi masih ada kenapa. Tapi kalau masuk ahli sufi, kamu dah kenal afal dia. Dia bermain dengan diri dia. Bukan dia yang zahir, dia yang batin. Dan dia bermain dengan hak milik dia 100%. Semua di langit dan di bumi termasuk diri kita, hak dia. Maka apa kita nak kata? Ada masalah. Dia bermain dengan diri dia, dia bermain dengan hak dia. Ada masalah. Mau jaga tata tertib kita, penghormatan kita kepada Allah SWT. Bila kita sampai ke peringkat dia, kita senyum, kita minta Allah bersenda gurau, main-main. Hanya jawapan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terima rida, tak ada masalah. Pasal dia bermain dengan diri dia, dia bermain dengan hak milik dia. Bukan hak milik sesiapa. Hanya dia memiliki semua yang ada. Ingat ahli sufi. Ingat. Maka yang tahu dan yang tidak tahu. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Kalau kamu tidak faham ini, kamu akan banyak pertanyaan. Kenapa? Hairan. Ini semua hak milik dia. Dia buat pada hak milik dia. Apa yang kamu bertanya? Kenapa kau buat begitu? Kenapa kau buat begitu? Ini hak milik dia. Mana yang hak milik kita yang dia buat? Yang dia mengganggu. Mana ni? Dan dialah yang zahir dan yang batin. Mana ada kita? Itu pasal Allah berfirman, tidakkah mereka memahami sedikit pun perbicaraan. Ya. Ingat. Dan celaka bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Itu dia. Kita tidak menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kita wujud. Kita bertanya, oh kenapa? Siapa kita? Ada dia ganggu hak milik kita. Mana dia hak milik kita? Semua di langit dan di bumi hak dia.
Dan dia berkata, aku yang zahir dan aku yang batin. Mana dia kita yang dia ganggu? Mana? Ada pertengahan? Tak ada. Celakalah kamu mensifati Allah dengan sifat tidak layak bagi. Maha suci Allah dan maha tinggi dia sifat-sifat yang mereka berikan. Jadi kita ahli sufi, kita jaga kesucian, kita jaga kebesaran Allah Subhanahu. Kita dah tahu rahsia dia, afal dia. Kita diam, apa pun diam. Kita pasal bila ditanya Rasulullah, kenapa kau bunuh umat-umat kau yang kau dihantar kepada mereka dan perang Uhud? Rasulullah diam. Maka Allah berfirman, bukan dia, aku yang membunuh. Kan? Jadi bila kita tengok gini, mau diam. Serah pada Allah. Kembali, ya Muhammad nak engkau pertama-tama menyerah diri itu. Serah pada dia. Menyerah dia. Hak dia. Milik dia. Dan hanya ada satu kewujudan. Dialah yang zahir dan yang batin. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Bila kita menyoal dia buat atas hak dia, bukan itu kurang ajar. Ini hak dia, 100% hak dia. Kita bertanya, kenapa kau buat begini? Dan dia juga yang zahir dan yang batin, tidak ada wujud yang lain. Dan kita bertanya, itu kita tidak menghormati dia, tidak mengagungkan dia. Jadi ahli sufi, ingatlah. Ingat ni, jangan lupa. Jadi sebaiknya banyak mau diam. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan. Dan sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, celakalah dia. Macam mana kamu memikir dan menetapkan? Pertama, kamu tidak wujud. Kedua, dia bermain dengan diri dia. Ketiga, semua hak milik dia. Bagaimana kamu memikirkan? Dan ingat saya kata tadi, kalau tidak ada arahan dari Lauh Mahfuz turun kepada mindah kita setiap hari, kita akan berpenyakit amnesia ataupun dementia. Kita akan lupa. Dia yang kasih ingat kita. Itu fikiran yang kita dapat tu. Itu juga daripada Lauh Mahfuz, bukan kita buat. Kalau tak ada itu fikiran, tidak akan kita dapat mengingat. Kita akan jadi pelupa. Dan Rasulullah berkata, jika demikian, semua dah ditetapkan oleh Allah. Lebih baik kita berpeluk tubuh sudahlah ya Rasulullah. Rasulullah kata, jangan. Beramallah dan jangan pasrah. Makna hidup macam biasa. Jangan pasrah. Jangan pasrah. Walaupun semua dah ditetapkan. Apa maksud hidup macam biasa? Jangan pasrah. Tetapi jangan memikirkan, jangan menetapkan. Hidup macam biasa. Tetapi jangan memikirkan, jangan menetapkan. Misalnya Allah, bagaimana kamu memikirkan dan menetapkan? Celakalah kamu. Itu kamu tengok dalam gambar ini. Pagi dia pergi pasar, supermarket. Belakang dia hantar anak dia pergi sekolah. Lepas tu dia ambil anak dia balik. Lepas tu siapkan makan petang, malam, keluarga. Lepas tu bila nak tidur, dia pandang balik apa yang sudah dilakukan seharian. Itulah takdir. Itulah takdir. Dari kita pandang tu baru kita tahu bukan kamu menetapkan. Bukan kamu memikir dan menetapkan. Itulah takdir. Seperti kita tengok ini. Dia fikir bagaimana nak kasih bisnes bagus. Belakang dia dapat idea. Bisnes dia maju. Sudah itu dia renungkan balik.
dan dia akan sedar ini semua adalah takdir. 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 Dan dengan itu dia korban perang dunia pertama, korban perang dunia kedua. Ini sudah jadi sejarah. Sejarah. Inilah takdir. Sudah jadi sejarah. Tidak, pada kita tidak mustahak lagi. Sudah jadi sejarah. Jadi kita tengok. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat. Jadi kita dibangkitkan hari kiamat. Sebuah kitab yang dijumpai terbuka, itulah kitab yang tergantung di leher kita, di leher kita. Kitab amal perbuatan kita. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghisap terhadap. Itu buku amal kita. Tengok sendiri apa amal perbuatan. Itulah video kita. Buku yang terbuka, video kita. Tengok sendiri. Hidup kita di dunia, oh begini loh. Kan? Itu dia. Maka mereka ini tahu bahawa keselamatan terletak dalam diam dan berhalwat mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari 10 bahagian. 9 darinya terletak dalam diam. Banyak diam. Itu pasal kadang-kali bagi ahli sufi saya nasihatkan. Kadang-kali kalau kamu bersua atau berjumpa dengan orang yang bukan ahli sufi, yang kamu kalau katakan sesuatu yang baik, dia akan pusing. Menunjuk kamu tak betul atau dia betul. Bila kamu tengok orang macam ni, diam. Jangan cakap apa, diam, lebih baik diam. Pasal ini orang tidak mengerti. Kamu sudah faham. Jadi kalau kita cakap ke seorang tu, kita tahu dia akan tidak terima dan sebagainya. Jangan cakap, diam. Itu pasal saya tengok. Kalau orang tu tidak masuk dalam bahagian saya banyak diam. Pasal apa? Dia akan banyak pertanyaan, fikiran dan sebagainya. Tidak akan terima kita. Hati dia masih belum terbuka. Jadi banyak pertanyaan, banyak tanggapan yang macam-macam. Padahal kita nak mengajar dengan ikhlas hati. Fahamkan inilah dunia ahli sufi. Kita bukan minta awak masuk. Tapi awak nak masuk, inilah syarat ahli sufi. Pertama, dia kenal akan sifat-sifat Allah. Kedua, dia akan kenal akan af'al Allah. Inilah ma'rifatullah. Dia kenal sifat-sifat Allah. Ini yang buat dia sedar dengan sebenar sedar kepada kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Bila dia faham akan af'al Allah, dia tidak akan bertanya kenapa. Dan dia akan lihat perang dunia pertama, kedua, tsunami, gempa bumi itu semua. Itu Allah bermain dengan diri dia. Dia yang zahir dan dia yang batin. Dan Allah bermain dengan hak milik dia 100%. Yang tidak dia kongsikan dengan sesiapa. Semua di langit dan di bumi hak dia. Dan kita sudah faham, kita diam. Tidak akan kita bertutur kenapa. Jadi kita tidak bergaduh dengan Allah. Kita masih mengagungkan dia. Kita masih menghormati dia. Apa orang nak kata dia zalim ke apa, kita tidak terima. Pasal kita tahu dia bermain dengan diri dia. Dan bermain dengan hak dia. Dia tidak zalim. Dia tidak zalim. Kita tidak wujud. Ini ahli sufi. Kalau kalian boleh terima, welcome. Sila, dipersilakan. Kalau tidak, jangan masuk. Ini hanya sebahagian
Pertama nak jadi ahli sufi mesti bermakrifatullah. Itu belum tengok pada ibadah mereka. Lagi berat daripada biasa. Itu dia. Ini kita belajar supaya kenal kebesaran dia. Kedua, jangan kita langgar kebesaran dia. Afal dia itu kita belajar supaya kita tidak bergaduh, melanggar kebesaran dia. Kita jaga kesucian. Orang nak kata apa pun, dan di zaman ini, di dunia barat, banyak kata nesta pada Allah SWT. Tuhan yang gemar pada penyeksaan. Tuhan penjenayah nyanyuk. Tuhan yang suka pada darah. Tuhan yang tidak berhati perut. Macam-macam tuan. Kan? Tapi kita senyum. Saya tahu itu Allah bersenda gurauan. Bermain-main. Dan kita tahu dia tidak zalim. Semua hak dia 100%. Dia bermain atas hak dia. Dan dia bermain pada diri dia. Dia yang zahir. Dia yang batin. Seperti Imam Ghazali berkata, kita tidak wujud. Kita diam dan senyum makrifat. Kalau nak kata apa, kau katalah. Kita dah kenal Tuhan kita. Dan kalau kau nak kenal Tuhan kita, kau masuk jadi ahli sufi. Dan kau tidak akan ada pertanyaan. Dan pertanyaan itulah pintu neraka mengikut Nabi SAW. Sesungguhnya khidmat pada Allah itu dari 10, 9 dalam diam. Hendaklah kamu bersopan santun, diam dan jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada dia. Tentu, pasal apa? Dia bermain dengan diri dia. Dan dia bermain dengan hak milik dia 100%. Apa yang kita bising. Itu pasal Pak Pandey berkata, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, tepuklah tangan, buat tak tahu, tepuk tangan, buat tak tahulah, relax one corner. Ha? Begitu ya, biar si lunjai terjun dengan labu-labunya. Jawapannya, biarkan. Inilah dunia ahli sufi. Mengenalkan sifat-sifat Allah. Mengenalkan af'al Allah. Lalu surrender. Ya Muhammad, taklah kau pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah berkata, aku dan mereka yang mengikut aku menyerah diri. Lepas tu apa? Reda. Apa pun Allah nak buat kepada hak milik dia. Kepada diri dia, dia yang zahir dan batin. Kita reda. Tak ada kena-mengena dengan kita. Apa ada masalah? Kita tak wujud. Imam Ghazali bagi kita tidak wujud. Apa masalah kita? Dia bermain dengan diri dia. Dia bermain dengan hak dia. Apa masalah? Itu pasal mau diam. Pak Pandey kata ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut. Diam. Buat tepuk tangan, buat tak tahu. Biasa luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Inilah dunia ahli sufi. Kalau kamu mau masuk, persilakan. Kalau kamu tidak apa, saya menerangkan tentang dunia ahli sufi. Siapa tu ahli sufi? Saya bukan mengajar tarikat. Dunia ahli sufi, dunia orang-orang ahli sufi yang mahir dalam ilmu ketuhanan. Yang hanya mengaji tentang Tuhan. Yang hanya mempertahankan setiap masa kebesaran dan kesucian Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Ini ahli sufi. Satu saya dia belajar berpuluh tahun tentang ketuhanan. Tentang kebesaran, keadilan, kasih sayang Allah, kesucian dan sebagainya. Mereka yang mempertahankan akan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Ahli sufi. Dan mereka tahu sifat-sifat dia. Mereka tahu af'al. Mereka tidak akan bergaduh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini dunia ahli sufi. Kebahagiaan. Sudah kita kenal Allah, maka Imam Ghazali berkata, kamu akan memperkemaskan diri kamu untuk beribadah lebih berkesan kepada Allah. Dan kamu akan lihat ibadah ahli sufi. Yang setentunya beza banyak dengan yang bukan ahli sufi. Dan kalau kamu masih belum dapat memenuhi ini dua syarat, ma'rifatullah dan ibadah, kamu dalam perjalanan ahli sufi, belum lagi jadi ahli sufi. Belum lagi kamu tidak mengutarakan kedua-dua syarat. Pertama ma'rifatullah, kedua ibadah. Kita akan lihat ibadah selepas ini. Saya kembali kepada Bayu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Barusan kita menyimak masalah ma'rifat af'al. Baik Ustaz, kita akan berehat sampai 1 jam 30 ke depan Ustaz. Jam 12:30 ya? Ya, kita akan jumpa 12:30. Waktu Indonesia ya? Ya, nanti kita kasih pengumumannya dulu. Ya, oke. Baik, sahabat semuanya, kita akan berehat sejenak untuk rehat makan siang dan salat zuhur. Dipersilakan. Baik.